Subhanahu wa ta'ala kerana diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan ia sebagai satu wasilah ataupun medium untuk kita berukhuwah, kan, sebab di antara cara yang disebut oleh Nabi SAW untuk kita menjadikan usia kita ini berkat, kan. Kalau nak kata panjang umur tu, nanti ingat lambat mati pula, kan. Kita kata usia yang berkat itu ialah bila kita banyakkan silaturahim, kan. Kita luaskan hubungan kita, ukhuwah kita, terutamanya kita sesama Islam ini, sebagai kita menyahut firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi alhamdulillah dengan keberkatan di di malam Jumaat ini, dan juga kita telah berada di bulan Rejab, kan. Diajar kepada kita untuk melazimi doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, kan. Ya Allah, berkatilah kami ataupun berkatilah saya, berkatilah aku di bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah ke bulan Ramadan. Jadi insya-Allah dalam kesempatan pada malam ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kita meneliti sedikit satu aspek lah. Cuba saya ambil daripada perbincangan yang berkaitan dengan muamalah, kan. Muamalah di sini lebih kita fokuskan kepada yang berkaitan dengan urusan keuangan, kan, perniagaan, yang berkaitan dengan harta benda lah, kan. Sebab muamalah itu dia, kalau ikutkan, dia luas, kan, perbincangannya luas, termasuklah muamalah itu dalam rumah tangga, berkaitan dengan jiran, masyarakat dan sebagainya. Jadi saya pun tak pastilah sama ada tajuk saya ni sesuai, kan, dengan apa topik, apa isi perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah lah nanti di hujung nanti kita tengoklah kalau sampai, kan. Kalau tak sampai, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk kepada ustaz-ustaz lain pula dalam kesempatan yang lain. Bila kita sebut tentang muamalah ataupun dalam skop konteks yang lebih kecil, kita sebut tentang perniagaan, kan. Jadi bila kita meneliti perbincangan dalam Islam ini ataupun tentang muamalah dalam Islam ini, ulama mengatakan bahawa Islam itu datang bukan nak memperkenalkan jual beli kepada manusia, kan. Hatta turunnya ayat Al-Quran sekalipun, dibangkitkan Nabi SAW itu tidak ada satu pun yang datang ayat-ayat nas itu nak mengajar kepada manusia bagaimana nak berjual beli ataupun nak memperkenalkan cara berjual beli itu macam mana, kan. Sebab apa? Sebab sebelum dah turunnya Al-Quran, sebelum lahirnya Nabi SAW, manusia dah pandai jual beli dah, kan. Jadi Islam datang tu bukan nak ajar kepada kita macam mana nak memperolehi keuntungan, tidak, kan. Kita nak jual apa, tak ada. Kita nak buat bisnes apa, strateginya itu tidak diajar oleh syariat, kan. Tetapi syariat datang nak menjelaskan beberapa perkara yang telah dilaksanakan, yang telah ada dalam masyarakat pada waktu itu. Sedangkan kita baca sejarah Nabi SAW, bagaimana Rasulullah sebelum dilantik menjadi Rasul pun pernah mengikuti bapa saudaranya melaksanakan kerja-kerja berniaga, berdagang, dan juga Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah pun kerana Rasulullah
membawa barang dagangan Siti Khadijah, dibawa peniaga dari satu tempat ke satu tempat. Jadi syariat itu datang, Islam itu datang bukan nak ajar manusia apa itu jual beli, kan? Macam mana nak memperolehi pendapatan dengan cara perniagaan, itu tidak diajar. Tetapi Islam ataupun syariat itu datang mengajarkan tentang beberapa asas, prinsip asas yang perlu kita ikuti, perlu dipatuhi, terutamanya kepada orang Islam bila mana mereka terlibat dalam soal urus niaga, perniagaan dan sebagainya. Kan di antaranya dalam muamalah Islam ini mengajarkan tentang tanggungjawab untuk kita memastikan ataupun nak jamin keadilan kepada semua pihak. Dan contohnya bila kita berjual beli, antara peniaga dengan pembeli itu, penjual dengan pembeli itu masing-masing mendapat hak mereka. Kan, pembeli dapat hak, apatah lagi penjual pun memperolehi hak mereka. Begitu juga dalam muamalah ni dia mengajarkan tentang cara kita mengelakkan berlakunya keraguan dalam urus niaga. Kan, berlakunya perkara-perkara yang memudaratkan. Kan, kalau dalam muamalah itu diajar supaya kita jelaskan apa yang kita nak jual. Kan, berapa harganya. Contohnya macam hari inilah, yang biasa orang hari ini urus niaga tu banyak berlaku secara secara online, kan, platform online. Jadi di situ dia menguji kita dalam kita melakukan urus niaga itu, adakah kita menjelaskan barang-barang jualan kita itu dengan betul, dengan tepat, dan ataupun pembeli mendapat gambaran yang betul, yang benar tentang barang jualan itu. Kerana bila ada keraguan, bila ada perkara-perkara yang tak pasti, yang tak jelas, dia boleh mengganggu suatu perkara yang disebut keredaan. Kan, dia boleh menyebabkan pembeli itu bila dapat barang, kenapa barang dia macam ni? Kan, tengok gambar lain. Kan, description-nya lain. Kan, jadi itu menimbulkan keraguan-keraguan itu. Di situlah perkara dia boleh membawa kepada tidak sahnya sesuatu jual beli. Jadi dalam muamalah Islam ini dijelaskan secara terperinci tentang rukun-rukun kan jual beli. Kita bukan sembahyang je ada rukun. Kan, kita hafal dalam solat tu ada 13. Ada ulama kata 15. Kan, terpulanglah kita nak ambil pandangan yang mana. Kan, perlu kita ingat supaya rukun-rukun dalam solat supaya sah solat kita. Betul. Jadi begitu juga dalam kita bermuamalah ini, kita pun kena jelas. Walaupun tak hafal tak apalah. Dan sekurang-kurangnya kita tahu rukun-rukun dan syarat-syarat dalam setiap satu rukun itu dia perlu dipenuhi untuk menjadikan urus niaga itu sah. Kan, di zaman Sayyidina Umar, bila mana Sayyidina Umar memerintah menjadi khalifah Islam, di antara perkara yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ialah melarang sesiapa yang masuk ke pasar nak buat bisnes ataupun nak beli barang, melainkan seseorang itu dia tahu hukum hakam dalam perniagaan. Kan, terutamanya peniaga lah. Kan, nak buat bisnes, nak join masuk masuk dalam market, kena tahu ada ilmu tentang muamalah. Sebab apa? Kerana nak mengelakkan daripada berlaku perkara-perkara yang diharamkan, berlaku perkara-perkara yang disebut penindasan, yang menzalimi, apatah lagi sehingga membawa kita memakan harta orang secara batil. Kan? Jadi perkara ini, isu ni bukan perkara yang kecil. Kan? Dia memerlukan kepada satu tempoh masa lah kalau kita nak mendalami setiap satu ilmu tentang muamalah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahulah asas-asas penting dalam muamalah ni. Kalau berkaitan rukun tu, dalam muamalah ni dia mesti ada satu yang disebut sebagai lafaz ataupun sirah, lafaz ijab dan qabul. Dan dalam mazhab Syafi'i walaupun disebut rukun tetapi hukum menyebut itu sunat. Dalam mazhab Syafi'i lah sunat. Yang sebut saya jual saya beli tu. Ya, saya jual saya beli, dan mazhab Syafi'i kata sunat. Kan? Tetapi sebenarnya sirah itu dia tak mesti secara lafaz. Dia boleh secara bertulis. Contohnya kita keluarkan resit.
Contohnya kita buat kontrak. Dan bahkan ada sehingga secara isyarat pun boleh. Kan? Angguk mengangguk. Bahkan ada satu yang disebut satu bentuk jual beli mu'atah. Bai' al-mu'atah ni unjuk mengunjuk. Tak ada isyarat, tak ada ucapan, tetapi jadi dikatakan jual beli itu sah. Kan? Tetapi ulama mensyaratkan janganlah jual beli secara mu'atah itu barang-barang yang nilainya besar. Kan contoh apa? Nak beli rumah pakai baik mu'atah tak sesuai lah. Kan kena ada kontraknya, Ya, betul. kena ada resitnya dan sebagainya kan. Benda-benda yang besar. Kalau setakat beli nasi lemak kat tepi jalan, itu okey lagi sebab dia implikasinya tak besar. Bila nilai dia kecil, implikasinya pun tak besar lah kan. Jadi baik, jadi begitulah dalam muamalah ni dia kita sebelum kita memulakan terlibat dengan perniagaan dalam jual beli itu, sekurang-kurangnya kita ada asas kan, kefahaman kita tentang hukum hakam yang khususnya berkaitan perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada akad yang tidak sah, apatah lagi sehingga membawa kita memperolehi hasil dan keuntungan itu yang kita mengambil hak daripada orang kan. Kalau kita tengok dalam ibadah kan, kalau dalam ibadah dalam Islam ini syarat sahnya sesuatu ibadah tu dia ada dua kan, ada dua. Yang pertama mestilah ikhlas kan, ikhlas kita buat ibadah itu kerana Allah Taala, tidak ada unsur syirik dan tidak ada unsur kita riak ke, ujub ke, ataupun ada apa-apa niat yang lain lah, melainkan kita buat ibadah itu nak mendapatkan ganjaran pahala ataupun redha daripada Allah Ta'ala. Itu syarat yang pertama dalam ibadah. Yang kedua ialah yang disebut sebagai menepati syarak ataupun menepati sunnah. Kan cara kita buat ibadah itu betul. Kan dari segi rukun, dari segi syaratnya, kan kita menghindari daripada perkara-perkara yang membatalkan. Kan itu dalam masalah ibadah. Tapi dalam muamalah dia juga kita boleh katakan ada dua rukun. Kan? Iaitu apa? Yang pertama adalah amanah. Kan? Sebab dalam muamalah, dalam perniagaan ni dia tak boleh kita kata letakkan syarat ikhlas. Sebab kalau kita berniaga ikhlas itu panggil sedekah. Kan? Kita buat bisnes ikhlas. Kan? Jual barang tak ambil bayaran. Itu panggil sedekah, bukan berniaga lah kan. Jadi dalam kita bermuamalah, yang pertama amanah, yang kedua kita menepati syarak tadi kan, rukun syarat yang telah ditetapkan sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama berdasarkan nas-nas yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana kita nak sampai ke apa yang disebut sebagai amanah tadi dalam kita melakukan urus niaga kita dan dalam perniagaan kita. Saya nak ambil beberapa perkara lah kan yang ada dalam perbincangan muamalah ini. Sebenarnya kaedah yang disusun, prinsip yang diatur oleh para ulama dalam perbincangan muamalah itu, dia secara tidak langsung telah menjuruskan orang yang berniaga itu menjadi seorang peniaga yang beramanah dalam perniagaan. Kan tak dinafikan, memang galakkan dalam hadis Nabi SAW menyebut jelas kan, at-tajiru as-saduqu al-amin, kan seorang peniaga yang benar, yang amanah, kan minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Hadis ini hadis yang sahih. Kan Nabi SAW menyebut bagaimana peniaga yang benar dalam perniagaan dia amanah dalam perniagaan dia, di akhirat nanti dihimpunkan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Kan dia tak sebut sini pensyarah. Kan? Dia tak sebut peguam kat sini. Kan, tetapi peniaga yang amanah. Dan ulama bincang kenapa disebut peniaga yang amanah ni? Sebab nak menjadi peniaga yang amanah tu sukar. Cabaran dia besar. Kan, sebab bila kita sebut berniaga ni, perniagaan ini, dia yang pertama sekali matlamat kita nak dapatkan keuntungan. Dan memang siapa sahaja berniaga, hatta kita baca sejarah para sahabat pun
Ada yang menjadi peniaga yang berjaya, keuntungan hartanya di-convert kepada zaman kita ni beratus-ratus juta kan. Itu matlamat dalam perniagaan. Siapa pun bila terlibat dengan perniagaan, matlamatnya adalah keuntungan. Kan? Tetapi isunya adalah cara kita mendapat keuntungan. Bagaimana caranya? Apakah caranya itu menepati apa yang disebut yang diajarkan oleh Nabi SAW ataupun ia bertentangan. Kan? Di antara apa yang ditekankan dalam kita bermuamalah ini ialah yang saya sebut, saya sentuh sikit tadi berkenaan dengan rukun pertama dalam muamalah, iaitu sirah. Kan, akad kita bila kita berniaga, kenapa diletakkan sebagai rukun satu dan kenapa dia menjadi rukun yang pertama? Kan, menjadi rukun pertama dalam perniagaan itu, dalam jual beli itu, iaitu yang disebut sebagai ijab dan qabul. Lafaz tawaran dan penerimaan. Biasanya tawaran daripada peniaga, penerimaan daripada pembeli. Kerana ulama mengatakan bahawa dalam soal jual beli ini, kerelaan itu nombor satu. Kan? Kita setuju, kita rela, kita berpuas hati, kita tenang dengan perniagaan kita itu nombor satu. Kan? Yang perlu, yang menjadikan urus niaga itu sah. Sama ada di pihak penjual ataupun pihak pembeli. Kan, yang mana penjual tak ada memaksa pembeli ataupun pembeli memaksa penjual. Kan, kadang-kadang kita mungkin biasa tengok penjual memaksa pembeli, tapi ada juga pembeli yang memaksa penjual. Kan, kadang-kadang pembeli ni pergi ke kedai. Kan, contoh saya, rumah saya tak jauh daripada nilai 3. Kan, nilai 3 ni tahulah tempatnya. Borong kain. Jadi kadang-kadang pembeli ni dia tawar harga tu sampai kita kata sampai ke dinding. Harga model lah. Sampai harga model. Jadi peniaga pun tak boleh bagi kakak, tak boleh bagi kan orang Pakistan macam tu. Ya betul. Jadi macam-macam cara dia buat sehingga kan penjual tu dah bosan sangat tengok muka dia, ambil je lah. Tapi dia jual itu dengan kalau dalam keadaan dia tidak rela, hilang kerelaan dia itu, boleh menjadikan akad itu tidak sah. Jadi sebab itulah dalam muamalah ini diletakkan rukun yang pertama ialah sirah. Sirah itu walaupun dia disebut pada mulut, tetapi ulama kata itulah gambaran kepada hati. Kan, gambaran kepada relanya dalam kita melakukan urus niaga tersebut. Dan perkara yang kedua, dalam soal perniagaan ini, yang kita nak kata seorang peniaga yang amanah itu ialah tidak mengambil hak orang lain. Dan macam mana kita nak menentukan hak orang lain ini? Ialah dengan cara neracanya bukan neraca kita, neracanya adalah neraca Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Saya nak bawakan satu hadis bagaimana berlaku di zaman Nabi SAW. Berlaku satu peristiwa, seorang lelaki dia membeli seorang hamba daripada seorang peniaga. Jadi bila zaman itu hamba itu biasanya digunakan sebagai pembantu lah, kan, khadam yang mungkin uruskan perniagaan ke, yang membantu di rumah. Jadi bila lelaki ini bila dalam beberapa tempoh dia menggunakan khidmat hamba tadi, dia dapati ada kekurangan pada hamba tersebut. Wallahu alam, dalam hadis itu tidak disebut kekurangan dari segi apa. Mungkin hamba itu dia kurang dari segi skill perniagaan, skill membantulah kan, sebab waktu dia beli dia tak nampak. Kan, dari segi fizikal mungkin nampak okey, tapi dari segi skill dia kurang kan kat situ. Jadi lelaki ni dia tak puas hati bila dia mungkinlah dengan beli harga yang mahal dan sebagainya, dia tak berpuas hati dengan hamba tersebut, lalu dibawa perkara ini kepada Nabi SAW. Kan, jadi dibawa kepada Nabi untuk diselesaikan pertelingkahan di antara penjual dengan pembeli. Jadi pembeli ini bagi tahulah kepada Nabi, dia ceritakan bagaimana hamba yang dia dapat ini ada kecacatan dia yang menyebabkan dia rasa tak puas hati dan dia nak pulangkan semula.
hamba tersebut kepada penjual. Lalu Nabi SAW memerintahkan penjual itu supaya memulangkan semula harga. Bayar balik, pulangkan balik bayaran kepada pembeli dan ambil balik hamba dia. Dalam keadaan tersebut, penjual itu pun bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, pembeli ni dia dah pakai hamba aku dalam beberapa tempoh. Kan, sebab dia dah beli, dah pakai, dah guna dah sehingga beberapa tempoh dia dapati ada kekurangan, jadi takkan nak bagi percuma je. Kan, dia dah pakai selama beberapa tempoh tu, saya pulangkan semula harga hamba tersebut. Kan, jadi takkan saya tak dapat apa-apa. Lalu Nabi SAW mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Ini menjadi satu kaedah dalam perbincangan fiqh, terutamanya berkaitan muamalah. Apa maksudnya? Setiap daripada keuntungan itu ada timbal balasnya dari segi risiko. Jadi ataupun dalam satu kaedah lain disebut al-ghurumu bil-ghunum. Kan, ataupun al-ghunumu bil-ghurumi. Setiap apa yang kita dapat dari segi keuntungan ada risiko yang perlu kita tanggung. Jadi dalam konteks jual beli ini, contoh bila kita sebagai penjual, kita jual sesuatu barang yang ada kecacatan, maka dalam muamalah disebut sebagai khiyarul aib. Pembeli bila dia dapat tahu barang yang dibeli itu ada kecacatan, yang sebelum tu dia tak sedarlah, ataupun penjual tak bagi tahu pun, dia boleh membatalkan akad jual beli, iaitu dia pulangkan semula barang dan dapatkan semula harga. Jadi kat sini kita nampak bahawa dalam soal kita nak menentukan kita memperolehi, mengambil harta orang itu sama ada dengan cara yang betul ataupun dengan cara yang salah, timbangannya ataupun penilaiannya adalah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh syarak. Kan, bukannya kita nak pandai-pandai sendiri, walaupun kalau kita fikir logik juga, penjual tadi minta dibayar pampasan tertentu lah sebab dah pakai kena kurang kurang ke, ataupun nak cas sewa pula ke, kan. Tapi tak boleh macam tu, sebab dia akad yang asal, kontrak yang asal adalah jual beli. Jadi sebagai penjual dia ada kena bersedia menanggung risiko di situ, kan. Sebab memang tidak ada dalam perniagaan kita kata untung sepanjang masa, ataupun untung saja kita nak, risiko kerugian kita tak nak tanggung. Kira warranty ya Ustaz? Kira macam warranty lah. Warranty lain. Warranty lain. Sikit berbeza. Warranty sikit berbeza. Ni dia kalau kita nak detailkan, dia ada perbincangan yang khusus lah, yang disebut tentang khiyar dan sebagainya. Okey. Jadi itulah insya-Allah, mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan menjadikan kita mungkin ada setengah orang dia baru dengar kot beberapa perbincangan tentang muamalah. Jadi ambillah masa dan peluang bila kita berada di mana-mana posisi sekalipun, kefahaman kita tentang hukum hakam agama yang berkaitan dengan bidang kerja itu, kerja kita kena ada. Kan, contohnya kalau contoh tukang jahit, dia kena tahu soal-soal berkaitan dengan aurat. Kan, buatlah fashion macam mana sekalipun, dia kena tahu apa yang dikatakan menutup aurat. Kan, kalau peniaga, dia mesti kena tahu macam mana kaedah yang menepati syarak dari segi halal haramnya barang jual beli, dari segi sah batalnya akad dan sebagainya. Jadi berada di mana-mana posisi pun, tanggungjawab kita untuk memahami hukum hakam tentang agama ini, untuk memastikan satu je, mudah-mudahan hasil yang kita perolehi, pendapatan kita itu yang menjadi darah daging kita itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ada persoalan daripada yang mendengar. Ada salah. Dia kata tanya yang pasal yang tak rela tadi tu kan. Tadi contohnya peniaga tadi tu ditekan harga. Tapi kalau macam mana pula kalau sebagai pembeli dia terpaksa membeli sebab rasa bersalah. Contohlah kawan kita jual barang kan. Duk paksa kita beli kan. Kita sebenarnya tak nak pakai pun barang tu, tapi kita membeli sebab terpaksa. Dikira akad tu terjadi ke tak Ustaz?
akad tu jadi tak sah lah. Bila hilang kerelaan, jadi tidak sah. Jadi tidak sah. Jadi Okey. kita ada dua pilihan lah, sama ada kita nak merelakan hati kita untuk menjaga persahabatan ataupun kita berterus terang lah, kan. Terus Sebab terang. tu sebenarnya dua-dua pihak kena faham tentang hukum ni, rukun syarat dalam muamalah. Jadi Jadi kalau tak jadi. Jadi kalau macam sebut, bila sebagai peniaga sekalipun, bila kita faham dia punya konsep sebagai peniaga yang amanah tu, dia tak adalah orang kata penindasan tu berlaku. Sebagai contoh, macam sekarang ni isu pasal ayam, pasal telur yang dibangkitkan di berita semua kan, susah nak dapat stoknya. Jadi yalah, yang menanggungnya bukan sahaja rakyat ataupun pembeli, even yang orang tengah pekedai pun orang kata apa, orang kata menanggung jugalah kerugian lah kan. Jadi bila kita tak tahu di mana mana pihak yang betul ataupun salah, daripada pembekal ke daripada mana. Jadi bila kita fahamlah, bila semua orang menjalankan tanggungjawab dia sebagai peniaga yang amanah tu, insya-Allah lah orang kata apa, harmoni lah, masyarakat kita akan dalam keadaan harmoni. Ibu Ustaz pun cakap tadi, dalam posisi yang berbeza pun, even kalau kita makan gaji sekalipun, kita kena tahu kita menggunakan peralatan di pejabat tu pun untuk tujuan kerja sahaja. Kalau kita buat apa, bisnes mula kan, kita gunakan kertas, guna telefon office untuk buat bisnes, itu pun orang kata apa, tak mengikut apa, orang kata apa yang Ustaz nak kata tadi, jika dia punya akad apa, peraturannya lah kan. Jadi setakat itu saja. Ada lagi soalan ke? Tapi sebab konsep dia besar, semuanya mudah faham lah kan. Okay. Yang tadi peniaga yang amanah, lepas tu kita sebagai pembeli kita kena tahu hak kita kan, akad kita. Jadi Ustaz ada nak tambah sikit lagi ke Ustaz? Tak ada dah. Tak ada dah. Okey. Okey, setakat itu saja. Terima kasih semua kerana sudi hadir pada sharing pada malam ni. Semoga apa yang kita dapat pada malam ni dapat kita manfaatkannya, dan kita juga boleh sebarkan, kita maklumkan kepada rakan-rakan kita, kepada ahli keluarga kita, supaya kita benda ni bagus. Sebab bila kita tahu kan benda ni, ilmu ni, seperti yang disampaikan, sampaikanlah satu ayat, walaupun kita bukan ustaz, tapi kita sampaikan macam Ustaz Hakim cerita tadi tu. Saya ada share tadi hadis kan. Saya pun baru first time dengar hadis, maksudnya peniaga yang amanah ni dia punya darjat dia sama taraf apa dengan orang yang apa mati syahid. Kalau dia betul-betul nanti masuk dalam syurga nanti, insya-Allah. Setakat itu saja. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Okay, insya-Allah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.